Dan kalau tadi Alif sebut, bangsa Turki ni asalnya nomad. Tapi bila kita tengok legasi tinggalannya pada hari ini, kalau kita pergi ke negara dia, kita nampak, ini bukan orang nomad yang berbuat, yang orang kata tamadun yang hebat ni bukan daripada orang bangsa nomad yang mampu buat ni. Kenapa jadi begitu? Adakah tinggalan ni bukan tinggalan dia sebenarnya, bukan tinggalan Turki, bangsa Turki. Betul Alif? Yang mana bang? Maknanya bangsa Turki ni dia asal nomad. Okay. Kan? Tapi hari ni bila kita pergi ke tempat dia, legasi tinggalan dia, kita tak nampak cara hidup ataupun bangsa Turki ni adalah bangsa yang asal nomad. Seolah-olah macam tamadunnya tinggi. Ya dah. Macam mana boleh jadi begitu? Oh ya, okey. Ya, itu adalah lumrah ataupun kita kata sunnatullah lah. Kalau kita dari sudut pandang Islam, kita panggil itu sunnatullah lah, sunnatullah manusia. Jadi kalau dari sudut disiplin ilmu sejarah, dia panggil itu evolusi ataupun kita kata perkembangan interaksi antara tamadun lah. Jadi kat sini saya boleh, kalau boleh Mas Wahid boleh saya tunjukkan slide-nya. Okey, silakan. Itu. Kalau di sini saya rumuskan macam ni lah. Jadi kalau biasa kita sebut sejarah dan tamadun Islam tu, kita kena faham sebenarnya sejarah itu adalah peristiwa atau fakta. Jadi yang kita nak tengok tinggalan ataupun pencapaian yang seperti mana yang Mas Suhail sebut tadi adalah dari segi tamadun. Bila sebut tamadun, dia mesti ada melibatkan evolusi yang berlaku dan apakah interaksi yang terjadi dekat suatu kaum itu. Jadi dalam konteks nomad tadi, bangsa Turki yang nomad tu asalnya, mereka berinteraksi dengan tamadun-tamadun yang lain. Jadi saya boleh simpulkan bahawa hasil daripada interaksi itulah yang menyebabkan bangsa Turki berjaya mengadaptasi dan membentuk identiti tamadun mereka yang tersendiri. Jadi memang tak dapat dinafikan bahawa kawasan tempat penghijrahan bangsa Turki itu ada banyak tamadun yang sudah bangun. Ada tamadun Parsi lebih awal, kemudian dia berinteraksi dengan tamadun Rom, yang kita pun boleh lihat bahawa apabila Turki sampai ke Eropah, mereka tak musnahkan semua benda-benda tamadun, ketinggalan tamadun Rom tu, mereka memanfaatkan dan mengislamisasi. Tapi cuma saya saya ingin tekankan sini, apakah dari segi evolusi yang berlaku pada bangsa nomad Turki itu, saya simpulkan kepada 3 jenis lah. Yang pertama dari segi agama. Maksudnya hasil daripada interaksi 3 benda ni melahirkan bangsa Turki yang baharu yang dapat menghasilkan tinggalan tamadunnya yang tersendiri, lain daripada nomadnya. Jadi kita pun tahu kalau nomad ni dia bukannya tamadun. Dalam konsep historiografi Arab pun kita ada Arab Badawi dengan Arab Hadori. Dan Badawi ni dia nomad sama lah macam Turki. Hadori inilah yang ada tamadunnya. Jadi kalau yang pertama sekali kita lihat antara ciri tamadun yang berlaku, perubahan yang berlaku pada bangsa Turki, yang pertama inilah agama. Mereka ni beriman kepada Allah Ta'ala daripada pagan. Kemudian yang kedua, interaksi kepada tamadun-tamadun Islam yang ada ketika itu. Jadi kalau saya nak besarkan tak apalah. Ini saya merujukkan, inilah dunia Islam ketika bangsa Turki berhijrah itu. Jadi mereka daripada luar masuk ke kawasan Islam, jadi mereka nampak, oh ini Islam. Jadi dia orang pun dah Islam, dia orang nampak macam mana tamadun Islam yang dah ada, dan dia orang pun buat sendiri tamadun dia orang sendiri, dan sambil mengekalkan adat-adat yang kita kata tak bercanggah dengan Islam, dan dia teruskan lagi tamadun Islam tu. Yang ketiga, lagi sistem politiknya. Turki ni dia mewarisi macam Encik Najmuddin sebut tadi, mewarisi daripada Seljuk. Ada sebut kerajaan Turki Seljuk sebelum Osmaniyah tu. Osmaniyah ni mewarisi sistem politik Seljuk yang ada ketika itu. Jadi hasil daripada evolusi 3 ni, dari segi keagamaan, dari segi interaksi sosial, maksudnya tamadun lain, ataupun khususnya interaksi dengan tamadun Islam, kemudian dengan sistem politik Seljuk, orang Turki ni dah pandai dah berpolitik. Sebab dia nampak asalnya jadi Uzbeki ataupun penjaga sepadan, frontliner, jaga sepadan Seljuk. Kemudian dia dah faham dah protokol istana, kemudian dah faham dah sistem pemerintahan. Akhirnya dia orang buat sendiri, menghasilkan sistem tu Utsmaniyah yang kita dah maklum lah. Jadi macam tu lah. Maknanya poin kita yang ketiga, kita boleh katakan Utsmaniyah ini adalah salah satu daripada tamadun hebat lah. Sebab mereka adalah boleh dikatakan satu-satunya tamadun Islam yang menggabungkan timur dan barat. Boleh saya katakan begitu?
Boleh satu idea yang bagus, idea yang menarik. Dari segi politiknya pun adalah dari tamadun Parsi pun ada sedikit pengaruh, tamadun Rom pun ada pengaruh. Jadi dekat situ membina kehebatan suatu tamadun yang namanya Osmaniyah.